Jadikan membaca satu budaya, cahaya ilmu pembuka minda, dapat membeza baik buruknya. Lahirlah insan pekerti mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya membaca bangsa berjaya. Mendahului perkenalan kita pada hari ini, saya Aifah Nabilah binti Basir, warga bertuah SMK Said Sirajuddin, anak jati negeri Perlis, berusia 17 tahun. Anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang akaunten yang berjaya. 2019, saya berpeluang untuk menjejakkan kaki ke Princess Chulabon Science High School Satun, Thailand bagi mewakili sekolah saya dalam pertandingan antarabangsa matematik grade 7 hingga 9 dan berjaya mendapat peringkat gangsa. Dalam kesibukan melalui tugasan harian, saya tetap mencari masa untuk membaca. Saya gemar membaca buku-buku ilmiah dan fantasi. Antara himpunan buku bacaan saya telah memilih untuk mengulas buku yang bertajuk Menggapai Pelangi, karya Mustafa Mahamud, terbitan Pusaka Rezeki Emas. Buku ini menceritakan pelajar tingkatan 3 bernama Asrul yang sentiasa berperang dengan masalah dalam dirinya berpunca daripada masalah suara. Asrul mempunyai suara serak dan halus yang menyebabkan butir bicaranya susah untuk difahami. Asrul mengalami masalah itu selepas seminggu diserang demam panas ketika dia baru menjangkau 3 tahun. Pelbagai usaha telah dibuat untuk merawat penyakit Asrul, tetapi keadaannya masih sama. Dari kecil lagi, Asrul dijaga oleh datuk dan neneknya, iaitu Tok Seman dan Nenek Bibah. Namun, Tok Seman telah meninggal dunia 2 bulan selepas Asrul tinggal bersama mereka. Asrul berasa tersisih daripada kasih sayang kedua ibu bapa kandungnya kerana ditinggalkan di kampung. Ibu bapa Asrul jarang datang melawat dia dan neneknya di kampung. Walaupun Asrul mempunyai kekurangan untuk berbicara, dia berada dalam kalangan pelajar harapan sekolah dan terpilih mewakili sekolah ke peringkat negeri untuk mengendalikan kajian tentang perubatan tradisional di Malaysia. Walaupun suara Asrul sering diejek oleh rakan sekelasnya, dia tetap menjadi tempat rakan-rakannya membuat rujukan. Syafiq merupakan kawan akrab Asrul. Syafiq adalah anak Datuk Rasman dan Datin Maizun. Asrul sering dituduh mengambil kesempatan di atas kekayaan Syafiq. Asrul amat meminat dengan ilmu dalam bidang komputer kerana ingin menjadi seperti rakannya Syafiq yang mempunyai komputer dan dapat mengetahui berita dunia semasa melayari internet. Tetapi, keluarganya tidak berkemampuan. Bagi membayar yuran kelab komputer, Asrul bekerja sambilan di tapak semaian Wak Dolah. Dia pasti nenek akan marah jika tahu dia bekerja di situ. Jadi, dia terpaksa merahsiakan aktivitinya daripada nenek. Kemuncak novel ini, kumpulan Asrul yang terdiri daripada Syafiq, Maniam dan Wong yang bernama IHB dikenali sebagai kumpulan satu Malaysia. Mereka telah terpilih mewakili negeri kerana kejayaan mereka di peringkat daerah. Mereka telah menghasilkan kajian tentang kegunaan ikan haruan dan belut dalam perubatan tradisional di Malaysia. Semasa rehat, Asrul dan rakan-rakannya makan bersama-sama di bawah pokok.
Asrul membawa nasi putih ikan belut, panggang garam, kunyit yang dibekalkan nenek. Selepas beberapa minit meratah ikan belut, tiba-tiba Asrul berasa anak tekaknya terbuka luas dan semacam ada sedikit gatal-gatal. Kemudian, ada aliran sejuk mengalir laju memenuhi ruang-ruang kosong di pangkal tekak. Dapat dirasakan bagaimana gerakan perlahan-lahan mengumpul lendir di pangkal tekak. Dan tekaknya mula loya. Cepat-cepat dia meneguk air yang dibawa dari rumah. Dia gembira suaranya sudah kembali berkat ikan belut. Pulang ke rumah, Asrul sangat gembira dan tidak sabar berkongsi kegembiraan bersama nenek. Dia terus menunaikan solat sunat kesyukuran tatkala penyakitnya sembuh. Nenek turut terharu dengan kesembuhan penyakit Asrul. Keesokannya, Asrul berjaya menyahut peluang keemasan yang telah lama dinantikannya untuk mewakili sekolah ke pertandingan syarahan. Seisi kelasnya seolah-olah tidak percaya apabila mendengar suara lantangnya. Syafiq, Manyang dan Wong merupakan orang yang paling gembira dalam kelas itu. Selama hampir 2 bulan, ibu dan ayah Asrul tidak berkunjung ke kampung. Mereka pulang apabila ayah telah mendapat tahu Asrul bekerja di kebun buah dola. Ayah merotan Asrul beberapa kali menyebabkan Asrul mengambil keputusan untuk lari dari rumah. Puas ayah dan orang kampung mencari Asrul, tetapi tidak dijumpai. Nenek Bibah menunggu Asrul pulang dengan hati yang sebab. Asrul menumpang di rumah Syafiq. Selepas 3 hari, Syafiq berasa bersalah menyembunyikan keberadaan Asrul di rumahnya. Syafiq mengambil keputusan untuk menceritakan kepada guru kaunseling. Tiba-tiba, Syafiq pulang bersama-sama pengetua dan guru-guru yang mengajar Asrul. Kemudian muncul pula nenek, ibu dan ayah bersama Wong dan Manyang. Asrul panik. Tuan pengetua membawa replika komputer riba dan sekeping sampul surat, lalu menghulurkan kepada Asrul tanda penghargaan daripada pihak sekolah kerana telah mengharumkan nama sekolah di peringkat kebangsaan. Nenek datang memeluk Asrul. Ibu dan ayah juga melangkah mendapatkan Asrul sambil memohon maaf. Asrul terharu. Air jernih berlinangan di pipinya. Pada pendapat saya tidak menyukai pengakhiran novel ini. Hal ini kerana tindakan Asrul melarikan diri dari rumah yang tidak wajar kita contohi. Namun begitu novel ini juga mempunyai kelebihannya yang tersendiri, iaitu kesabaran dan kerajinan Asrul dalam pelajaran walaupun berhadapan dengan pelbagai dugaan. Nilai yang terdapat dalam novel ini ialah kasih sayang dan kerajinan. Teladan yang kita dapat jadikan pedoman berdasarkan novel ini ialah kita hendaklah sentiasa berusaha sehingga berjaya, tidak kira apa halangan sekalipun. Selain itu, kita janganlah mudah berputus asa dan kita perlu sentiasa berfikiran positif. Semangat setia kawan haruslah menjadi amalan ketika kita bersahabat. Pada penilaian saya, persembahan buku Menggapai Pelangi ini disampaikan dalam bahasa yang mudah difahami dan mempunyai ilustrasi yang menarik. Justru itu saya mengajak semua agar turut membaca seterusnya menyerap teladan yang dipaparkan dalam novel ini. Ingat, rajin membaca membuat kamu pintar dan